Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersua lagi menerusi ruang bicara, saya Wan Syahrina. Menerusi Belanjawan 2024 Malaysia Madani, Kementerian Pendidikan menerima peruntukan besar dan ia dihasrat untuk mengoptimum usaha untuk meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti untuk anak-anak di seluruh negara dan pelan yang komprehensif dan menyeluruh. Ini yang kita hasratkan sekaligus untuk memperkasa wawasan Kementerian Pendidikan sendiri membangunkan agenda pendidikan manusiawi dan mendasari pendidikan untuk semua sebagai tonggak. Apabila bercakap tentang pendidikan untuk semua ini, tentu saja tampil di minda kita antaranya adalah aspek pendidikan khas, khususnya untuk murid berkeperluan khas. Dan ini yang kita bawakan menerusi ruang bicara malam ini, mengangkat tajuk pendidikan manusiawi, cabaran pendidikan khas di Malaysia. Dan bersama-sama saya, kita berbesar hati untuk mengucapkan selamat datang kepada Dr. Rodia Idris, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami. Okey, sama. Ya, baik. Doktor, mungkin pertama sekali kalau kita bercakap tentang pendidikan untuk semua sebagai wawasan asasnya dan aspek pendidikan khas, kita ingin tahu sejauh mana komitmen KPM untuk mencayakan wawasan ini. Okey. Baik Rina, terima kasih. Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama atas program ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, untuk menjawab soalan yang ditujukan kepada saya tadi tu, dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia, MBBK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas ini disediakan kepada mereka yang mempunyai keperluan ketidakupayaan. So jadi perkara ini adalah selaras dengan peraturan-peraturan pendidikan 2013, di mana dalam peraturan pendidikan ini telah menggariskan pendidikan khas diberikan kepada MBBK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas. Apabila saya sebut saja berkaitan dengan MBBK ini, so MBBK ini adalah mereka yang telah disahkan oleh pengamal perubatan dan mereka ini disahkan mempunyai 6 ciri yang dikategorikan berdasarkan pada peraturan-peraturan pendidikan khas tadi, iaitu yang pertamanya mereka ini ketidakupayaan di dalam penglihatan, ketidakupayaan di dalam pendengaran, ketidakupayaan pertuturan, ada ketidakupayaan dalam fizikal, kemudian mempunyai masalah dalam pembelajaran, kemudian mempunyai masalah kepelbagaian, bermaksud campurlah. Mungkin ada yang ketidakupayaan fizikal, ada ketidakupayaan dalam pertuturan dan sebagainya lah. Itu adalah apa yang dimaksudkan terlebih dahulu MBBK ini. So apa yang ingin saya terangkan dari segi komitmen KPM, saya akan menggariskan MBBK yang berada di dalam sistem pendidikan. Siapakah murid MBBK ini? Okey, kalau disebut murid MBBK ini, mereka ada di 3 setting lah. Yang pertamanya adalah sekolah pendidikan khas. Jadi sekolah pendidikan khas ini ada 35 sekolah di seluruh Malaysia ini, seluruh negara. Ada 35, ada 28 sekolah rendah dan 7 adalah sekolah menengah lah. Jadi murid-murid ini adalah semuanya adalah kategori murid MBBK ataupun murid berkeperluan khas. Kalau di luar kita katakan sebagai OKU, tetapi dalam terma Kementerian Pendidikan kita termanya adalah murid berkeperluan pendidikan khas. So jadi mereka ini menerima pendidikan di sekolah pendidikan yang khas dibina untuk mereka. So jadi ada guru, so rakan-rakan mereka adalah dalam 6 kategori tersebutlah. Okey. So yang kedua, kategori yang kedua adalah PPKI, kita panggil PPKI, di mana kelas pendidikan khas ataupun kita sebut sebagai program pendidikan khas integrasi, ringkasnya PPKI. Murid-murid berada di dalam kelas yang dikhususkan pada mereka di sekolah arus perdana, di sekolah harian biasa. Jadi ada blok di situ dan mereka belajar di situ. Jadi ada guru, ada rakan-rakan dan memang ada 6 kategori murid-murid berkeperluan khas tadi. Okey, di sini di Malaysia, di seluruh negara terdapat sekolah yang menawarkan ataupun memberi perkhidmatan PPKI ini adalah sebanyak 2,661 buah sekolah yang ini kita sediakan PPKI. Manakala yang ketiga adalah program pendidikan inklusif ataupun ringkas kita panggil sebagai PPI.
PPI ni murid MBBK ni berada di kelas arus perdana. Mereka ni belajar di kelas arus perdana bersama dengan rakan-rakan mereka di arus perdana. Jadi bersama-sama dengan guru-guru di arus perdana. Jadi mereka mengambil mata pelajaran yang diambil juga untuk pelajar-pelajar di arus perdana. Kemungkinan dalam satu kelas tu kan Rina kan, dia ada 2 orang, ada 3 orang. Jadi kemungkinan mereka ini ada di antaranya mempunyai ketidakupayaan di dalam fizikal, ketidakupayaan dari segi masalah pembelajaran dan juga dari segi kepelbagaian ketidakupayaan lah. Okey, itu kategori 3 setting tadi. Untuk PPI lebih kurang ada 4,000 lebih buah sekolah yang menyediakan perkhidmatan ataupun menyediakan kemudahan bagi murid-murid PPKI. Dan kalau saya nak katakan bagi keseluruhan MBBK di Malaysia ini yang berada dalam sistem pendidikan Malaysia buat masa ini iaitu 31 Januari 2024, seramai 119,000 orang murid MBBK. Yang ini bersekolah dalam sistem pendidikan. Sekarang ni mereka sedang cuti. So nanti apabila buka persekolahan pada 10 dan 11 Mac nanti, jadi akan bermulalah kehidupan baru seterusnya untuk meneruskan pendidikan di sekolah-sekolah yang telah ditempatkan kepada mereka ini. Kemudian dalam komitmen KPM dalam usaha untuk melebarkan lagi, memperluaskan lagi peluang-peluang pendidikan ini kepada murid MBBK, so KPM telah merancang untuk pembinaan sekolah-sekolah baru, kemudian untuk membina bangunan-bangunan baru, untuk perluasan dari segi tambahan kelas dan sebagainya bagi menampung murid-murid MBBK ini supaya mereka ini dapat menerima sistem pendidikan yang kondusif lah. So melalui rancangan Malaysia 5 tahun daripada 2020 hingga 2024 terdapat hampir 200 projek pembangunan yang telah diusahakan oleh Kementerian Pendidikan, dan melalui 200 projek ini adalah mengandungi skop bagi murid PPKI. So jadi di arus perdana ada kelas PPKI. So jadi murid-murid PPKI tadi mungkin di situ ada 6 kelas ataupun ada 3 kelas, 2 kelas, itu bergantung kepada permintaan di lokaliti untuk mendapatkan kemudahan ataupun pembelajaran di sekolah-sekolah yang telah disediakan oleh KPM. Dan juga dalam komitmen KPM juga, KPM ada membuat dari segi pembangunan penggantian sekolah-sekolah yang sedia ada. Bermaksud sekolah-sekolah yang sedia ada kita gantikan dengan bangunan yang baru. Bangunan yang baru supaya memberi keadaan yang lebih kondusif lagi dengan murid-murid MBPK ini. Dan sekolah-sekolah yang telah diberi gantian baru itu adalah sekolah-sekolah seperti di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas di Besut, kemudian di Seremban, di Kuala Lumpur. Kemudian ada beberapa sekolah lagi yang telah dibina, di Sibu pun ada, di Negeri Sembilan. So jadi ini merupakan bangunan gantian bagi sekolah-sekolah yang sedia ada tersebutlah. So jadi ini merupakan komitmen Kementerian Pendidikan dalam memberi ruang dan peluang kepada pembelajaran murid. Dan juga untuk lebih merancakkan lagi peranan KPM dalam usaha untuk memberi pendidikan khas kepada murid MBBK ini. So KPM telah berpegang kepada 3 dasar tadi itu. Dasar yang pertama adalah memberi pendidikan, bermaksudnya memastikan akses murid-murid MBBK di dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, memberi peluang pendidikan yang relevan dan sesuai dengan potensi murid-murid. Dan yang ketiga, memberi peluang untuk murid-murid untuk mengikuti pembelajaran secara inklusif. Dan untuk memantapkan lagi, Kementerian Pendidikan juga telah mengadakan plan hala tuju bagi memperkasakan lagi pendidikan khas yang melibatkan MBBK ini. Di antaranya adalah ada strategi
ada 6 strategi yang telah dikemukakan di dalam plan strateginya. Yang pertama adalah segi latihan guru. Latihan guru, dipergiatkan latihan guru ini, diperkasakan lagi latihan guru ni, sebab murid-murid MBBK ini dalam 6 kategori tadi ya, yang penglihatan, pendengaran, pertuturan. Jadi dia memerlukan guru-guru yang mengkhusus kepada bidang tersebutlah. Jadi latihan diberikan kepada mereka secara berterusan. Kemudian peralatan sokongan juga diberikan. Peralatan sokongan ni contohnya macam mesin braille bagi mereka-mereka yang blind dan sebagainya. Kemudian dari segi pedagogi dari segi melaksanakan inovasi. Kemudian sekarang pun pendigitalan telah menjadi satu fokus kepada negara. So jadi tidak ketinggalan juga bagi murid MBBK ini, kita perkasakan lagi pendigitalan tersebut di dalam penggunaan ICT dan sebagainya dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan KPM perkasakan juga pengurusan di kalangan pemimpin-pemimpin yang ada di KPM, yang ada di sekolah, yang ada di Jabatan Pendidikan Negeri, yang ada di Pejabat Pendidikan Daerah, yang ada di sekolah, pengetua dan guru besar. Kita perkasakan lagi pengurusan ini supaya murid-murid menerima perkhidmatan ataupun menerima pengajaran dan pembelajaran daripada guru yang secara sistematik dan teratur. Begitu juga dari segi pengurusan data. Jadi kita nakkan semua pelajar ini tidak ada yang terpinggir. Oleh sebab itulah dari segi pengurusan data itu adalah perlu efisien lah, supaya segala maklumat murid ini ada dan segala bantuan yang mungkin, segala bantuan yang diperuntukkan kepada mereka akan mereka perolehi. So itu komitmen KPM dalam perkara inilah. Rina. Dan pelan hala tuju pendidikan bagi MBPK 2020-2025 ini, maknanya kita ada lebih kurang tidak sampai setahun untuk kita sampai ke penghujung untuk pelan ini. Jadi apa seterusnya untuk memastikan ia berjaya? Okey, terima kasih Rina. Okey, untuk pelan hala tuju pendidikan khas bagi MBBK ini telah dibentuk pada tahun 2020 sehinggalah 2025. So jadi ada banyak lah, macam saya maklumkan tadi ada 6 strategi yang ingin dicapai oleh KPM dalam usaha kita memantapkan lagi. So pada tahun hadapan maka plan ini telah tamat. So jadi pada tahun ini kita telah berusaha untuk memastikan bahawa ada satu plan baru nanti menggantikan plan yang lama, dan plan yang baru ini dalam proses pembinaan dan plan ini nanti akan memasukkan elemen-elemen barulah. Elemen-elemen perkembangan di dalam dunia pendidikan yang kita lihat, perkembangan kemajuan di negara luar, kemudian kita lihat di negara-negara di sekitar Malaysia, dan juga kita lihat perkembangan terbaru industri dan sebagainya, apa dia fokus negara khususnya kepada STEM dan negara khususkan kepada melahirkan digital dan sebagainya. So jadi ini adalah fokus plan yang baru yang kita akan bentuk bagi memperkasakan dan terus sehingga murid-murid ini benar-benar nanti akan mendapat kebaikan dan manfaat di dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan. Ya. Okey. Itu bunyinya promising, doktor. Ya. Dan saya kira mungkin kerana itu pelan itu pun tidaklah begitu panjang supaya kita boleh sentiasa memperbaharuinya. Dan kita melihat kepada pertumbuhan yang agak cepat dalam dari aspek contohnya pendidikan intervensi untuk kanak-kanak berkeperluan khas mungkin 5 tahun lepas tak begitu rancak seperti sekarang, dan tentu saja kita mahu melihat kementerian juga bergerak selari dengan itu. Dan kalau kita boleh tahu sekarang ini, setakat ini, apa kurikulum yang disediakan oleh KPM kepada MBPK sedia ada yang lebih 100,000 tadi jumlahnya. Okey, terima kasih. Okey, bila sebut kurikulum adalah satu kandungan ataupun satu bahan yang digunakan bagi pengajaran dan pembelajaran secara sistematik lah. So jadi dengan itu adanya kurikulum bagi tujuan untuk menyampaikan pengajaran, menyampaikan ilmu dan juga menyampaikan kemahiran kepada murid-murid MBBK lah. So jadi melalui perkara tersebut, jadi KPM telah ada menggubalkan 4 kategori
kurikulum. Yang pertamanya adalah kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ini adalah kurikulum yang juga diguna pakai oleh murid-murid di arus perdana lah. Murid-murid normal pun pakai. So jadi murid-murid yang berada di kelas inklusif tadi itu menggunakan kurikulum kebangsaan ini, dan juga ada juga murid-murid di PPKI dan sekolah pendidikan khas yang dalam 3 setting yang saya maklumkan tadi itu. Okey. Kemudian yang kedua adalah kurikulum pendidikan kebangsaan yang telah diubah suai. Sebab kita tahu tadi kan, tadi saya dah beritahu bahawa ada 6 kategori kan. Antara kategorinya dari segi penglihatan. So jadi sudah tentulah mereka tidak dapat mengikuti kurikulum kebangsaan. Okey. So jadi untuk yang dari segi penglihatan, yang ketidakupayaan penglihatan ni adalah ubah suai dibuatkan. Contohnya bagi mata pelajaran pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan. So jadi ini menggunakan kurikulum kebangsaan ubah suai. Kemudian satu lagi berkaitan dengan bahasa Melayu telah diubah suai bagi kanak-kanak yang ketidakupayaan pendengaran. So jadi ini digubal mengikut kebolehan mereka lah. Kerana mereka tak mendengar, jadi ada bahasa isyarat dan juga kod tangan dan sebagainya yang dibentuk sedemikian rupa secara sistematik supaya dapat dilaksanakan satu persatu kepada murid-murid MBPK ini. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum KSSR. Kita sebut KSSR ataupun KSSM ataupun kurikulum standard sekolah rendah pendidikan khas, manakala kurikulum standard sekolah menengah pendidikan khas. Yang ini memang dibina khususlah kepada murid-murid MBBK. Ini dibina khusus berdasarkan kepada 3 kategori kita ada dalam masalah pembelajaran. Ada banyak kategori kalau nak sebut di dalam masalah pembelajaran tu. Dia ada Down syndrome, dia ada autism dan sebagainya. So kurikulum inilah, khusus ini dibina bagi membantu murid-murid meneruskan pendidikan di kelas-kelas ataupun di sekolah-sekolah yang kita sediakan. Kemudian yang keempat, Rina, adalah berkaitan dengan sijil kemahiran. Sijil kemahiran ini kita telah bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi kurikulum mereka adalah mengikut kurikulum yang telah digubal oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi ilmu dan kemahirannya adalah diiktiraf. Jadi ini yang kita gunakan dalam untuk meneruskan pembelajaran di dalam kelas. Okey. Kurikulum, dan kita pasti juga, saya kira antara yang orang tertanya-tanya ialah mungkin berkenaan dengan penilaian ataupun assessment ataupun peperiksaan yang bagaimana untuk MBPK ni semasa mereka di sekolah. Tapi kita akan berhenti seketika, Doktor. Kita akan kembali semula selepas ini. Bersambung semula apa yang kita bicarakan malam ini, bercakap tentang pendidikan manusiawi, cabaran pendidikan khas di Malaysia. Teruskan bersama-sama kami di Ruang Bicara. Kembali semula menerusi Ruang Bicara. Malam ini mengangkat tajuk pendidikan manusiawi, cabaran pendidikan khas di Malaysia. Bersama-sama dengan kami di Ruang Bicara ialah Dr. Rodia Idris, Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita telah bercakap berkenaan dengan pengenalan ataupun mungkin asasnya wawasan pendidikan untuk semua dengan pengkhususan bagi aspek pendidikan khas. Dan kita juga telah menyentuh tentang jumlah murid berkeperluan khas di sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan. Setakat ini, Dr. tadi paling akhir bercakap tentang kurikulum yang disediakan, dan kalau kita ingin pergi lebih lanjut lagi, kita telah menyentuh tentang akademik dan kemahiran. Kalau mungkin Doktor mahu perincikan. Okey, terima kasih. Okey, dalam tadi saya dah nyatakan ada 4 kurikulum. So bila 4 kurikulum ni actually ada 2 aliran, iaitu satu akademik, satu kemahiran. Kalau akademik ni contohnya, kalau murid-murid kita mengikut dari kebolehan dia, potensi dia. Kalau murid-murid ni bagus, berpotensi untuk meneruskan akademik, so jadi mereka boleh meneruskan pembelajaran mereka sehinggalah mereka ambil SPM, sehinggalah mereka ambil STPM,
SPM dan menduduki peperiksaan tersebut. Manakala kalau yang berpotensi kepada kemahiran tu, mereka akan ambil SKM tadilah, yang saya kata sijil kemahiran Malaysia tadi. Mereka akan mengambil tu berdasarkan kemahiran yang ada lah. Kalau dilihat dari segi kemahiran pun adalah kemahiran yang popular lah. Contohnya macam kalau kemahiran dari segi ada 25 sebenarnya kursus-kursus yang melibatkan kemahiran ni. Contohnya yang popular adalah desktop publishing, kemudian ada pembuat roti, pembuat pastry, kemudian ada operasi pengeluaran batik. Ini yang menariknya, pengeluaran batik. Dan pelajar-pelajar sangat berminat dengan kursus-kursus ini. Dan jadi bagi pelajar-pelajar murid-murid MBBK lelaki pula, mereka suka dengan penyelenggaraan motosikal. So ini antara kursus-kursus yang mendapat perhatian. Kita sebenarnya ada 25 kursus lah untuk SKM ini. Dan juga bila saya sebut tentang peperiksaan tadi, peperiksaan SPM, kemudian dia ada SKM. SKM ni lebih kemahiran. Kemudian ada satu lagi iaitu pentafsiran alternatif sekolah menengah, ataupun kita sebut sebagai PASM. Kemudian yang ini di bawah lembaga peperiksaan. Ada juga nanti murid ni akan mendapat sijil yang diiktiraf. Kalau macam sijil SPM, dia ada keputusan keluar. Sama juga dengan PSM ni. Cuma yang membeza dia bukan peperiksaan berpusat, tetapi dia dinilai oleh guru-guru. Contohnya kalau murid tadi menghadiri program, so ada gurulah yang akan melihat dari segi bagaimana komunikasi dia, bagaimana dari segi kemahiran sosial dia, bagaimana dari segi ilmu dia, bagaimana dari segi dia dengan rakan dan sebagainya, bagaimana kebolehan dia untuk mengurus diri dan sebagainya. Itu penting bagi MBBK lah. Kemahiran-kemahiran asas itu adalah perlu. Dan PSM ini adalah satu pentafsiran yang digunakan oleh guru untuk menilai kebolehan bagi murid MBBK ini. Dan juga Rina, saya juga nak kongsikan bersama betapa kejayaan adik Nurin Nurin Alia ni. Dia ni merupakan pelajar MBBK yang mempunyai masalah dari segi pendengaran juga. Tetapi adik Nurin Alia ini, dia bersekolah dulu di sekolah pendidikan khas vokasional di Shah Alam. Tapi sekarang ini adik Nurin Alia ini telah berjaya sebagai usahawan. Usahawan yang berjaya, dan paling manis sekali, dia telah mendapat anugerah daripada Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada tahun yang lepas. Dia telah mendapat anugerah ikon Madani, ikon insan Madani, yang telah disampaikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan ia telah berjaya di dalam bidang perniagaannya. Dan basic kemahiran itu adalah datangnya daripada Kementerian Pendidikan lah, yang disediakan kemudahan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana mereka bersekolah pada tahun 2016-2017 kan. Kemudian Nurin Alia ni telah meneruskan pengajian di Politeknik, mengambil jurusan yang hampir sama. Dia mengambil jurusan semasa di vocational di KPM, dia mengambil jurusan dalam operasi pengeluaran batik. Kemudian dia meneruskan dalam perekaan fashion dan sebagainya, sehinggalah dia rasa confident dan dia dapat buka usahawan dia sendirilah. Sebenarnya banyak lagi kejayaan-kejayaan kalau kita lihat. Ada petani moden yang berjaya, ada pengusaha bengkel yang berjaya, yang juga dipelopori oleh golongan murid MBBK ini. Dan kalau menyentuh dari segi aspek SPM dan juga STPM, ada juga pelajar MBBK ini yang cemerlang. Di dalam SPM ada yang dapat 10A, ada yang dapat 8A, 9A dalam mata pelajaran tertentu. Kemudian dalam STPM pun mereka mendapat keputusan yang cemerlang, 3.4 dia punya PNGK dia. So, mereka ini meneruskan pengajian mereka ke universiti, ataupun mereka pergi ke kolej matrikulasi. Yang SPM tu pergi kolej matrikulasi, ke kolej tingkatan 6, mereka pergi ke asasi, dan seterusnya. Kalau ambil STPM tu, mereka terus masuk kepada tahun 1 di universiti dan mengambil kursus-kursus yang sesuai dengan mereka lah. Dan kalau kita lihat dari segi kejayaan-kejayaan mereka ini,
ramai juga daripada mereka ini telah menceburkan diri dalam agensi kerajaan sebagai peguam ada, sebagai pensyarah, sebagai guru. Ini kejayaan-kejayaan, dan juga dalam agensi-agensi swasta juga mereka telah menceburkan diri dalam bidang-bidang tersebutlah, dalam industri maupun industri yang besar dan industri yang kecil lah. Ya. Okey. Kalau kita bercakap tentang kurikulum ini, adakah khususnya mungkin untuk ketidakupayaan kognitif, doktor, ya, adakah apabila sampai satu masa murid-murid MBPK ini mungkin outgrow ketidakupayaan mereka, ataupun mereka boleh mereka mempunyai keupayaan sama dengan pelajar-pelajar yang lain, adakah mereka boleh masuk ke aliran biasa semula, ataupun mereka akan terus di aliran berkeperluan khas ini sampai ke SPM? Okey, jadi itulah matlamat antara matlamat KPM. KPM menyediakan pendidikan ini kepada, itu saya maksudkan tadi, pendidikan untuk semua, supaya tidak ada yang terpinggir. So jadi bagi murid-murid MBBK yang tidak keupayaan tadi itu, bila dimasuk ke kelas yang PPI, dia masuk di kelas yang arus perdana lah, kelas arus perdana, dia belajar mata pelajaran yang sama. Jadi memang ada pelajar-pelajar yang dahulunya di sekolah rendah, dia adalah di dalam kelas PPKI, iaitu dalam sekolah tu ada 6 kelas PPKI. Dia adalah berkaitan dengan masalah pembelajaran, tetapi melalui intervensi yang dilaksanakan dan sebagainya dari segi pergaulan, pencampuran, mungkin dari segi masalah pembelajaran tu adalah secara mild saja. Dan lepas tu bila dia pergi ke sekolah menengah, kemampuan yang dapat ditunjukkan itu, so dia dapat masuk kepada kelas PPI. Dan juga ada yang masuk di kelas yang biasa, aliran sama biasa, dengan arus perdana. So jadi perlu ada pemantauan daripada guru lah. Jadi teknik pengajaran guru juga perlu selaras ataupun mengambil kira akan ketidakupayaan murid-murid tersebut lah. So jadi okey, kalau kita bercakap tentang cabaran perkembangan MBPK di Malaysia ini, kerana saya kira walaupun kita ada success story seperti Nurdin Alia tadi dan juga yang lain yang doktor sebutkan yang menunjukkan tidak ada halangan untuk mereka berjaya despite ketidakupayaan mereka, tapi pasti saja ada cabaran, dan bagaimana KPM mungkin address isu ini dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani cabaran perkembangan MBPK di negara kita ni. Okey, sebenarnya KPM memandang seriuslah terhadap perkembangan murid-murid MBPK ini. Jadi untuk itu kita ada bentuk, KPM telah membentuk program daripada seawal mungkin lah. Seawal mungkin apabila mereka ni umur 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun apabila masuk ke prasekolah, masuk ke prasekolah pada tahun ini kita telah mulakan. Murid-murid ni memang awal persekolahan, jadi selang 3 bulan selepas dia bersekolah di prasekolah tersebut, so jadi ada satu pengesanan yang telah dilaksanakan oleh guru-guru prasekolah lah. So jadi kita ada instrumen kita lah. Instrumen kita bagi mengesan murid-murid tadi, dia berkaitan dengan mental age lah. Dari segi perkembangan murid ini ada yang tidak selaras dengan umurnya. Mungkin umurnya sekian, tapi perkembangan dia adalah umur yang agak rendah dibandingkan dengan umurnya. Okey. So jadi bila itu kita kesan awal, so jadi guru-guru prasekolah ni yang berada di 200 yang berada di 6,000 buah sekolah ini nanti telah diberi latihan, guru-guru seramai 9,000 orang ni telah diberi latihan lah untuk yang ini. So jadi pengesanan ini adalah penting, ya. Apabila kita tahu daripada awal lagi kesan dari segi permasalahan, mungkin dia tidak menguasai 3M, daripada awal lagi kita kesan, so jadi intervensi dapat dilaksanakan oleh guru-guru. Adalah modul, adalah bahan-bahan pengajaran tadi untuk dapat menyuntik ataupun dapat menyokong pembelajaran murid MBBK ini supaya mereka ini tidak tercicir ataupun mereka ini tidak tertinggal dari segi pendidikan. Itu dari segi kita namakan program PROSPIM lah, ringkas dia PROSPIM, ataupun program pengesanan dan intervensi murid
prasekolah. Yang ini kita sedang berlangsung sekarang ni, kita memberi latihan dan sebagainya. Jadi ini sebelum usia 6 tahun, maksudnya sebelum usia prasekolah kan? Dan ia ada di seluruh negara ataupun di sekolah-sekolah, atau bagaimana caranya untuk ibu bapa mungkin mendapat tahu lebih banyak tentang program ini? Sebenarnya program ini ada di 6,000 lebih buah sekolah lah yang ada murid prasekolah. Jadi ibu bapa yang telah daftar hantar anak mereka di prasekolah tersebut. So jadi anak-anak dia adalah dalam tu. Jadi guru-guru ni nanti bila mereka masuk pada bulan Mac nanti, 10 ataupun 11 Mac nanti mereka masuk, and then dalam minggu pertama tu mereka akan didedahkan dengan fun learning ataupun satu aktiviti yang ceria dan sebagainya. And then after 3 months tu, dekat situ bukan peperiksaan, bukan apa, tetapi guru ni melalui pemerhatian tengok di mana perkembangan murid ini, adakah ianya sama perkembangan dengan umur murid ni ataupun ianya tidak sesuai dengan umur tu. Jadi di sinilah intervensi tu adalah sangat penting daripada awal ni bagi KPM mengesan dan memberi intervensi. Dan juga sebenarnya Rina, program ini berterusan. Bukan saja dia berlaku pada prasekolah, kita nak kesan dari segi mungkin murid-murid tak capai lagi 3M tadi, menulis, membaca, mengira dan sebagainya tu. Dan dia akan masuk ke sekolah rendah kan. Apabila dia masuk ke sekolah rendah, dia masuk tahun 1, tahun 2, tahun 3, kita ada lagi saringan yang kita buat. Sebab kita tak nak murid-murid ni tertinggal. So kita sentiasa monitor lah, guru-guru sentiasa monitor. Dekat sini kita ada satu lagi program, kita namakan sebagai Prosper, iaitu program saringan murid-murid yang berkeperluan pendidikan khas. Kalau tadi prasekolah tadi mungkin dia bukan kategori pendidikan khas, kan? Kemudian yang ini memang kita nak kesan. Kita tengok dalam masa pembelajaran 3 tahun, kita tengok murid-murid ini masih lagi ada yang sebahagiannya tak capai. So bila dia tak capai, so jadi parent lah, kita mohon kesedaran parent. Kita ada program ini One Stop Center yang melibatkan pihak KKM, melibatkan pihak agensi lain daripada universiti pun ada, kemudian melibatkan pihak swasta, NGO, bersama-sama dengan kita berganding bahu untuk melaksanakan program ini. Dan dari saringan inilah baru ditentukan ke program mana contohnya. Yes. Apabila dikenal pasti, barulah ditentukan macam 3 setting yang saya maklumkan tadi. Mungkin dia sesuai masuk ke sekolah pendidikan khas, kemudian sesuai masuk ke kelas PPKI dan sesuai masuk di PPI. So jadi kita akan channelkan di situ. Tapi kesedaran ibu bapa dan penjaga tu adalah penting lah. Kesedaran ibu bapa dalam perkara ni adalah penting. Sebab murid-murid macam saya maklumkan awal tadi, murid-murid MBBK ini adalah murid-murid yang telah disahkan oleh pengamal perubatan. Yang bertauliah lah, pengamal perubatan. Dia mengatakan bahawa murid-murid kita dah ada lah dia punya dari segi pertuturan dia, dah ada data dia dan sebagainya. Jadi pengamal perubatan akan tentukan bahawa murid ni adalah kategori MBBK. So jadi parent akan diberi bimbingan oleh pengamal perubatan. Sebab kalau parent setuju, barulah murid-murid MBBK ini akan didaftar untuk mendapat kad OKU. Sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat pun ada bersama dalam program tersebut. Jadi bila dia diterima oleh ibu bapa, so didaftarkan sebagai menerima kad OKU, dan pihak Jabatan Pendidikan Negeri, pihak Pejabat Pendidikan Daerah akan tentukanlah sekolah mana yang mereka nak masuk. Kita nak pastikan dia nak masuk yang mana, yang berdekatan mengikut alamat rumah dan lokaliti dan sebagainya lah. Kita tahu untuk murid-murid berkeperluan khas ini, peralatan pembelajaran mungkin perlu berbeza sikit untuk mereka. Mereka mungkin perlu rangsangan sensori yang berbeza juga, ada bantuan dan sebagainya. Adakah ini disediakan di sekolah-sekolah KPM? Ya, yang ini memang disediakanlah. Dari segi peralatan memang setiap tahun kita dapat peruntukan untuk menyediakan peralatan. Contohnya bagi mereka yang blind tadi, yang penting adalah mesin braille supaya mereka dapat meneruskan pembelajaran dalam kelas. Kemudian ada tongkat dan sebagainya. Kemudian ada kemudahan-kemudahan yang lain lah. Kemudian kalau dalam peperiksaan
Kalau dalam peperiksaan pun begitu jugalah, mereka diberi bantuan. Dan peralatan-peralatan ini memang membantu mereka lah untuk mereka meneruskan persekolahan supaya mereka mendapat pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan potensi ataupun kebolehan mereka lah. Okay. Dan saya fikirkan juga sebab tadi doktor sebut untuk perancangan pembinaan sekolah baru ataupun mungkin perpindahan daripada yang asal sekarang di bangunan sedia ada ke bangunan yang baru, mungkin antara yang dimasukkan juga ialah kemudahan-kemudahan yang lebih baik dan betul, lengkap untuk mereka ini. Okey, doktor, kita akan berhenti sekali lagi dan kita akan kembali semula selepas ini menyambung bicara kita malam ini bercakap tentang pendidikan khas dan cabarannya di Malaysia dalam kita ingin mencapai wawasan pendidikan manusiawi bersama-sama dengan Dr. Rodia Idris, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Sebentar lagi bersama-sama kami untuk blok terakhir. Teruskan menonton Ruang Bicara. Kembali menerusi Ruang Bicara malam ini, pendidikan manusiawi, cabaran pendidikan khas di Malaysia bersama-sama dengan Dr. Rodia Idris, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia. Doktor, saya kira banyak perkara yang telah pun kita sentuh dan memang banyak perkara yang mungkin agak terlepas sedikit dari pandangan dan pengetahuan masyarakat, terutamanya mereka yang mungkin tidak perlu berdepan dengan cabaran-cabaran yang berkaitan dengan ketidakupayaan anak-anak dan sebagainya. Dan kalau kita menyentuh tentang usaha-usaha kementerian terhadap perkembangan kanak-kanak dan mengatasi cabaran yang datang bersama-sama dengannya, kita tentu saja memikirkan tentang kepakaran yang kita ada. Bagaimana ataupun pada tahap mana sebenarnya kepakaran yang kita miliki sekarang ini untuk kita memastikan pendidikan berkualiti dapat diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas ini. Okey, terima kasih Rina. Dari segi kepakaran ada dua perkara lah. Okey, kalau dari segi kepakaran bidang, kita ada kita sebut sebagai term dia sebagai 3PK lah, iaitu Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas. Yang ini memang berada di negeri lah, 13 negeri ada, dan kita akan perluaskan lagi, tambah lagi ada 5 3PK nanti di negeri-negeri yang belum ada tu. So jadi untuk khidmat kepakaran ini memang kita buka kepada semua parent yang ingin membuat intervensi kepada anak mereka yang berumur 4 tahun tadi, 4 tahun dan ke atas tadi, untuk datang ke pusat 3PK kita, di mana di sini ada pakar bidang, iaitu pakar dalam audiologi, kemudian pakar dalam terapi cara kerja, kemudian pakar di dalam terapi pertuturan, kemudian ada pakar psikologi klinikal, fisioterapi dan juga pakar di dalam melaksanakan intervensi. Jadi mereka ini yang 55 ini adalah memang pakar di dalam bidang dia. Mereka inilah akan menjadi JU ataupun menjadi JU bagi mengadakan latihan-latihan kepada guru-guru dan sebagainya. So jadi yang ini kalau kita lihat dari segi 3PK yang terdapat di tempat yang saya nyatakan tadi tu, memang sentiasa ramailah pelanggan ibu bapa yang hantar anak mereka, bagaimana nak balance, contohnya dari segi nak berjalan, nak balancekan cara, kemudian dari segi nak bertutur, ada instrumen-instrumen yang kita gunakan, bahan-bahan yang kita gunakan untuk memberi intervensi lah kepada murid-murid MBPK ini, supaya mereka ini dapat kita minimumkan ketidakupayaan dia bagi dia meneruskan pengajaran dan pembelajaran lah. Namun begitu, terdapat lebih kurang dalam 18,000 guru, 18,000 guru yang memang menerima latihan dalam pendidikan khas. Yang ini kita tempatkan di sekolah-sekolah yang ada murid PPKI tadi. Sebab kita ada tadi 3 setting tu. So jadi mereka ini ditempatkanlah di PPKI tadi. Jadi mereka ini juga pakar di dalam bidang berdasarkan kepada 6 kategori tadi, dan latihan secara berterusan dilaksanakan oleh KPM lah, dan kita memang ada peruntukan setiap tahun, memang kita dapat peruntukan, dan memang kita ada pelan pembangunan kompetensi bagi murid, bagi guru-guru yang mengajar di pendidikan khas ini. Jadi supaya segala ilmu-ilmu ataupun dapatan-dapatan baru, inovasi baru tersebut
dapat dilaksanakan oleh guru ni dalam membantu murid-murid MBBK supaya mereka ini dapat meminimumkan ketidakupayaan mereka bagi meneruskan pengajaran dalam kelas lah. Itu yang kita laksanakan dalam tahun ini. Memang kita merancang untuk laksanakan di banyak tempat di semua daerah. Lebih kurang dalam 142 daerah tu memang kita rancangkan untuk kita laksanakan dari segi prosper di bawah 3PK tersebutlah, melaksanakan intervensi dan sebagainya. Dan kita tahu antara mungkin pihak yang begitu orang kata aktif juga dalam usaha-usaha intervensi dan juga mungkin bantuan kepada murid-murid berkeperluan khas dengan terapi-terapi yang doktor sebutkan tadi ialah NGO dan juga support group dalam kalangan ibu bapa dan sebagainya. Bagaimana kerjasama dilakukan juga dengan mereka, doktor? Okey, kerjasama sangat eratlah dengan mereka ini kan. Mereka sangat bekerjasama khususnya dalam komuniti. Kemudian Jabatan Kebajikan Masyarakat memang memberi kerjasama dalam program-program yang kita laksanakan. Mereka akan turut serta. Begitu juga daripada pihak-pihak agensi daripada universiti awam, kemudian pihak swasta, NGO. Kita ada yang NGO yang berkaitan dengan blind, kemudian berkaitan dengan bisu pekak. Itu nama persatuan dia lah. So NGO ini yang banyak membantu kita lah. Ada NGO berkaitan dengan autism dan sebagainya. So jadi mereka membantu kita dalam memberi kerjasama lah, dalam memudahkan KPM untuk melaksanakan tugas-tugas kepada pihak murid-murid MBBK ini. Okey. Baik, kalau kita bercakap pula berkenaan dengan usaha mungkin Kementerian Pendidikan untuk menyediakan perkhidmatan dan bantuan sokongan untuk memastikan ibu bapa menghantar anak-anak berkeperluan khas ini ke sekolah-sekolah KPM. Bagaimana dengan itu? Okey. Kementerian sangat komited lah dalam perkara ini dan pandang serius dari segi memberi bantuan kepada murid-murid yang ketidakupayaan ini berdasarkan 6 ketidakupayaan tersebut. Sebagaimana yang saya maklumkan tadi, murid-murid MBK ini mesti yang telah disahkan oleh pengamal perubatan dan mereka ada kad OKU. Jadi apabila mereka ini ditempatkan di sekolah, jadi mereka boleh menerima bantuan yang KPM sediakanlah. Antara bantuan yang diberi adalah dari segi allowance pendidikan khas. Untuk allowance murid pendidikan khas ni, mereka dapat RM150 satu bulan. Jadi mereka dapat sepanjang masa persekolahan mereka lah. Kalau katakan dalam bulan Mac nanti, mereka akan dapat, kita akan laksanakan pembayaran dalam 6 bulan pertama, kemudian seterusnya akan bayar 6 bulan pertama, seterusnya sampailah bulan Februari tahun hadapan mereka akan dapat bantuan sebanyak RM150 sebulan. Jadi ini ibu bapa dan penjaga boleh meneruskan memberi bantuan khidmat sokongan di rumah. Ini tujuan dia lah untuk kita meringankan beban kepada ibu bapa supaya mereka ini rata-ratanya adalah golongan B40. So jadi ini merupakan sumbangan kerajaan lah kepada mereka ini. Kemudian yang kedua adalah dari segi bantuan awal persekolahan. Dan ini seperti yang telah dimaklumkan, murid dah dapat RM150. Itu setahun lah sekali one off. Kemudian ada bantuan dari segi KUAM lah, ataupun disebut sebagai kumpulan wang untuk pelajar-pelajar miskin. Ini ada juga disediakan. Kemudian diberi pakaian uniform juga diberi secara percuma. Kemudian asrama pun dikecualikan daripada membayar yuran di asrama kalau mereka ada di sekolah harian. Dan juga dari segi pengangkutan pun diberi juga bantuan kepada murid-murid ini. Ini dari segi bantuan yang berbentuk keuangan lah. Manakala kalau murid MBBK dalam tempoh pengajian dia pula, Rina, dia lain. Kalau macam kita bersekolah, kita ada sekolah rendah ada 6 tahun, kemudian sekolah menengah sampai form 5 5 tahun. Tapi mereka ini lain. Mereka ini diberi tambahan 1 tahun. Kalau sekolah rendah kita ada 6 tahun, dia boleh tambah sama ada setahun ataupun 2 tahun lah. Dia boleh ambil 1 tahun di sekolah rendah, 1 tahun lagi dekat sekolah menengah. And then lepas tu kalau dia ambil SKM, Sijil Kemahiran Malaysia tu, dia boleh tambah lagi 1 tahun. That's why untuk pelajar MBBK ni kita tak boleh nak katakan dia form 5 saja dia tamat. Tetapi 17 ada yang tahun tu tambah. Dia tamat tidak semestinya. Tidak semestinya. Dia tambah pada 18, ada 19 baru dia tamat dalam sistem persekolahan. Kalau dia ambil STPM, dia lagi tambahlah
umur dia kan. Itu dari segi tempoh persekolahan. Dari segi kemudahan-kemudahan lain tu dalam peperiksaan, contohnya mereka mengambil peperiksaan SPM, tambahan 30 minit lagi untuk mereka. Lepas tu ada yang pembantu untuk membacakan soalan dan sebagainya. Itu bergantung kepada ketidakupayaan murid-murid MBBK tersebut lah. Dan juga ada pembantu guru lah, PPPM. Dari segi ratio dia, kalau 10 murid MBBK di sekolah rendah, dapat seorang pembantu pengurusan murid. Jadi pembantu pengurusan murid ni membantu guru-guru dari segi menyediakan bahan-bahan pengajaran, membantu murid-murid dan sebagainya, dari segi pengurusan diri dan sebagainya lah. Itulah yang KPM sediakan kepada pendidikan khas dalam kategori MBBK lah. Saya tadi nak bertanya pada doktor kerana kita tahu pendidikan khas ini memerlukan memang bajet yang lebih besar. Kalau mereka ini anak-anak istimewa ini dihantar ke sekolah ataupun institusi swasta, fee-nya tu mungkin akan lebih tinggi daripada yang biasa. Saya nak tanya juga tadi, kalau di sekolah KPM adakah ada perbezaan yuran dan sebagainya? Rupanya lebih banyak lagi bantuan yang diberikan. Bantuan. Kita tidak mengenakan bayaran kepada mereka. Pendidikan adalah secara percuma dan mereka ni malahan diberi bantuan dari segi keuangan disebabkan oleh ketidakupayaan mereka untuk membantu dari segi sokongan di rumah dan sebagainya lah. Apabila kita bercakap tentang masa depan anak-anak berkeperluan khas ini, mungkin antara yang paling orang kata manis yang kita ingat juga adalah bagaimana atlet-atlet Paralimpik kita contohnya mencipta kejayaan untuk negara, membanggakan ibu bapa, membanggakan negara, malah sebahagian mereka tiba-tiba jadi jutawan contohnya, kerana kemampuan keupayaan dalam sukan. Jadi kalau di sekolah KPM, adakah latihan ataupun peluang-peluang dalam sukan ini sudah pun didedahkan kepada MBBK? Sudah tentu, sebab sukan dan juga kurikulum ni merupakan aktiviti yang sangat diminati oleh MBBK. Selain daripada yang tadi saya sebut tadilah, kemahiran tadi, sukan juga yang mereka minati. So sebagai buktinya, didapati banyak kejayaan-kejayaan MBBK di peringkat antarabangsa. Contohnya mereka masuk dalam ASEAN World Championship. So di sini mereka dapat pingat emas, dan juga seorang adik Aiman Syam ni, dia telah mendapat pingat emas lah dalam acara renang dan sebagainya. Dan juga banyak lagi lah kategori yang lain. Kalau disebut sukan untuk MBBK ni, stacking ni adalah merupakan sukan yang sangat popular lah. Susun cawan kan. Kalau semakin pantas dia susun cawan tu, dia boleh menang. Ini pun ada kejohanan-kejohanan dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Yang lebih membanggakan lagi di dalam Paralimpik lah. Paralimpik itu yang kalau kita kenal, kalau Rina kenal, yang Muhammad Ziyad Zulkifli, itu adalah pelontar puru. Itu adalah murid-murid daripada learning disability yang masuk dalam kelas PPKI dekat Kuala Lumpur. Manakala yang Datuk Latif Romli itu adalah yang masuk lompat jauh. Yang ini juga dalam kategori learning disability dan juga merupakan PPKI. Dan ada seorang namanya Radia, bukan saya, Radia di Johor. Di Johor, yang ini pun dia bagus dalam, dia masuk dalam Paralimpik dan dia juga merupakan pelajar daripada SPK PES ataupun di Princess Elizabeth dekat Johor, dan dia masuk ke PPKI. Dan juga begitu juga yang Nuruddin ni, Nasaruddin ni, dia juga bagus di dalam sukan di Asia, di Asia. Dan begitu juga adalah beberapa lagi murid-murid yang dulunya adalah MBBK di bawah sistem Kementerian Pendidikan, dan sekarang dia telah menggilap nama dan semua kenal dan sebagainya, dan dia telah mengubah masa depan dia dalam kehidupan, dan dia juga telah membantu keluarga dan sebagainya lah. Saya merasa bangga kita dapat berkongsi success story seperti ini dari sistem pendidikan khas KPM yang saya kira mungkin tidak
tidak banyak diceritakan. Mungkin KPM tak cakap besar lah tentang ini, sedangkan banyak sebenarnya cerita-cerita sebegini yang mungkin boleh menjadi inspirasi kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang berkeperluan khas, untuk mereka lihat ke mana mungkin anak-anak mereka ini boleh pergi, sejauh mana mereka boleh pergi kan. Baik doktor, kita harapkan lebih banyak masa, tapi ini saja masa yang kita ada. Mungkin sedikit saja dalam lebih kurang 1 minit 2 minit sebelum kita berakhir, kalau doktor ingin mungkin kongsikan dengan kita hasrat terutamanya untuk melihat masyarakat terlibat lebih banyak lagi bersama-sama dengan KPM menjayakan wawasan untuk memastikan pendidikan untuk semua itu benar-benar direalisasi tanpa meninggalkan sesiapa, khususnya untuk anak-anak berkeperluan khas kita. Okey, sebagai pandangan saya lah pandangan saya, dan saya menyerulah supaya masyarakat akan dapat menerima pelajar MBBK ini. Peranan KPM adalah untuk memberi mereka kemahiran-kemahiran yang paling asas lagi dalam penjagaan diri mereka, dan juga mereka juga ambil di dalam peperiksaan SPM, kemudian mengambil kemahiran dan sebagainya. So jadi memerlukan masyarakat perlulah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan supaya menerima mereka, dan saya secara peribadinya memohonlah industri-industri supaya dapat menerima mereka, potensi mereka ini, gelaplah potensi mereka, sebab mereka dah ada kemahiran yang kita telah belikan, dan kepada industri yang ada kemahiran yang lebih itu, so jadi boleh membantu murid-murid ini, sebab murid-murid ini nanti akan masuk ke dunia pekerjaan atau masuk, mereka akan berdikari, mereka ni akan berada dalam komuniti, mereka akan berada dalam masyarakat. So masyarakatlah yang perlu membantu mereka, sebab mereka dah ada ilmu, dah ada kemahiran. So itulah harapan saya kepada ibu bapa di luar sana, ibu bapa dan penjaga yang ada anak MBBK ini, jangan risau, sebab KPM menyediakan ruang dan peluang untuk mereka meneruskan pengajian, mereka menyediakan peruntukan dan sebagainya, supaya MBBK ini juga boleh merupakan tenaga yang produktif, dapat membantu negara bersama-sama membangunkan negara dalam pembentukan masyarakat madani. Ya, kita optimumkan setiap satu daripada warga kita menerusi pendidikan yang tiada batasannya, yang untuk semua. Ini janji Kementerian Pendidikan. Terima kasih kita ucapkan doktor kerana bersama-sama kami malam ini. Dr. Rodia Idris, pengarah bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia, bercakap tentang pendidikan manusiawi, cabaran pendidikan khas di Malaysia. Saya Wan Syahrina, terima kasih untuk anda juga yang setia bersama-sama kami di Ruang Bicara. Teruskan bersama Bernama TV, jumpa lagi pada lain masa.